berbincang juga mengenai kestabilan negara, iaitu kemakmuran rakyat, kestabilan negara. Kalau tadi Margaret bersama dengan Profesor Syam Rahayu telah pun mengupas satu perkataan yang cukup popular pada beberapa hari ini, iaitu darurat, dan juga bagaimana darurat boleh mempengaruhi struktur ekonomi maupun struktur politik dan juga struktur keseluruhan negara. Jadi hari ini ia sangat berkait rapat apabila kita bercerita mengenai kemakmuran rakyat, kestabilan negara. Saya rasa orang yang tepat untuk bercerita tentang perkara ini adalah bersama saya sekarang Profesor, maafkan saya, bersama dengan Dr. Nur Nirwandi. Pensyarah Perang Saraf Universiti Teknologi MARA. Kita sudah beberapa kali, Doktor, melihat perkara yang telah pun diumumkan oleh kerajaan dan juga kita menganalisis apakah pro and cons terhadap perkara tersebut. Jadi Profesor, jadi Doktor, kalau kita lihat tajuk pada hari ini kemakmuran rakyat, kestabilan negara, dan juga kita kaitkan sikit dengan perkataan yang popular iaitu darurat. Apakah keperluan menurut pandangan Doktor darurat itu diumumkan dalam masa yang terdekat menurut situasi politik dan juga ekonomi di Malaysia sekarang? Kita menapi satu perkataan yang amat trending kalau dapatan daripada media sosial, perbincangan daripada orang-orang di mana saja mereka ada. Perkataan darurat itu menjadi satu perkataan yang dibincangkan pada hari ini. Tetapi pengistilahan darurat itu datang dengan punca kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi dalam isu yang melanda dalam negara kita, kita harus membincangkan darurat dalam konteks yang lebih besar. Darurat itu berkait rapat dengan sistem ataupun kegawatan ekonomi, politik dan juga tentang elemen kesihatan. Di dalam isu keselamatan negara khususnya, perkara-perkara berhubungan dengan keselamatan kemanusiaan berkait rapat dengan keselamatan politik, keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan. Dan pada hari ini kita bincangkan tentang isu pandemik COVID-19 berkait rapat dengan keselamatan kesihatan dan juga bagaimana ia berkaitan dengan keselamatan politik dan keselamatan negara. Jadi dalam pada ketika ini ramai di kalangan, sebab sebelum saya datang sini beberapa masa juga saya mendatangkan tinjauan awal di pasar-pasar di media sosial, ramai yang beranggapan pada darurat itu bukan satu perkara yang boleh menimbulkan sesuatu panik kepada mereka. Dan ini adalah dapatan yang dipersetujui daripada ramai orang yang saya jumpa dan membawa suara rakyat pada hari ini. Kita merasakan bahawa ia bukan satu perkara yang boleh menimbulkan suasana panik. Dan antara konteks utama yang dibincangkan berkaitan dengan darurat ini adalah permasalahan COVID-19 dan kaitannya dengan isu ekonomi dan politik negara. Jadi merupakan satu kaitan yang berperingkat-peringkat ataupun berkaitan antara satu sama lain. Rakyat merasakan apa yang berlaku sekarang, isu darurat itu adalah disandarkan kepada kepentingan politik berbanding dengan kepentingan ekonomi. Itu yang mencetuskan kemarahan rakyat. Jadi ini yang merupakan salah satu kata dalam negara kita, kita harus berterima kasih. Kerana setakat ini, walaupun pandemik COVID-19 kembali mantui negara menjadi satu permasalahan kesihatan, keselamatan kesihatan yang besar, kes malam pun 1,000 lebih, ia merupakan satu perkara yang selama ini kita berjaya meratakan penularan COVID-19 dengan inovasi-inovasi menggunakan perkara tertentu. Contohnya menggunakan Akta 342 dan mengadakan Kementerian Kesihatan, Frontliner dan Agensi Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara khususnya, mengadakan program ataupun proses PKBB yang akhirnya berjaya menularkan penularan COVID-19. Dan apabila kita bercakap politik, semasa juga ahli-ahli politik membuat inovasi-inovasi politik tertentu untuk memastikan keselamatan politik ini terpelihara. Kerana apa yang dibincangkan rakyat pada ini, khususnya mereka merasa muak, marah dengan ahli politik dalam negara kita. Dan kebergantungan mereka kepada ahli politik amat tinggi kerana pada masa ini perbincangan politik, isu-isu politik adalah di kalangan permainan ahli-ahli politik. Kerana apabila berlaku pilihan raya, maka mandat itu diberikan kepada rakyat. Tetapi dalam isu pandemik COVID-19 pada ini, mustahil kita boleh mengadakan pilihan raya. Jadi kita kena balik pada sejarah. Mungkin saya boleh rangkumkan sedikit. Kita lihat bagaimana apabila pada tahun 1946, kerajaan British ingin menubuhkan Malayan Union yang akan menghapuskan kuasa raja-raja dan membawa kemasukan warga negara atau pekerja orang asing dengan syarat yang cukup mudah. Dan ini ditentang oleh sekelompok ataupun kaum Melayu pada hari itu. Dan ini membawa kepada penubuhan yang kita panggil sebagai UMNO, dan akhirnya UMNO ataupun perikatan-perikatan parti politik tertentu pada tahun 1954, MCA, MIC dan UMNO telah membawakan kepada penemuan 3 kaum terbesar dan membawa kepada proses kemerdekaan. Dan kita lihat juga bagaimana proses itu berlaku sekali. Ini bercakap tentang inovasi politik. Kita bercakap juga keselamatan politik yang berkaitan dengan keselamatan negara. 1969 berlaku peristiwa 13 Mei. Dan apabila itu berlaku, sekali lagi keselamatan politik berkait rapat dengan keselamatan negara. Dan apa yang berlaku pada tahun 1974,
tertubuhnya Barisan Nasional untuk memastikan keselamatan politik itu membantu pada keselamatan negara. Dan akhirnya kita melihat bagaimana peralihan kuasa yang berlaku dengan Pakatan Harapan. Dan apabila Pakatan Harapan itu bertukar kerajaannya, kita lihat juga inovasi-inovasi politik itu memerlukan satu perkara yang baru. Dan ia membaru pada konteks sampai kita terpaksa mengisytiharkan darurat dan malangnya juga terbabit dengan keselamatan selatan dan keselamatan utama COVID-19. Jadi inilah faktor utama yang saya rasa inovasi politik ini perlu wujud. Dan inovasi politik ini mudah. Ia perlu diwujudkan dengan 4 watak utama dalam negara. Watak utama itu adalah Presiden UMNO, Presiden PKR, Presiden PAS dan juga Presiden Bersatu iaitu Perdana Menteri pada ini. Dan ini bukan salah Perdana Menteri Malaysia. Inilah salah percaturan ahli-ahli politik kerana mereka perlu meletakkan satu inovasi, satu perangkuman membuang ego politik, membuang ego-ego berhubung dengan isu-isu yang tidak boleh diselesaikan demi keselamatan negara dan kebajikan rakyat. Ini apa yang dibincangkan. Yang secara relatifnya kita harus aku, ini yang dibincangkan rakyat di bawah sana. Saya suka perkataan yang doktor gunakan iaitu inovasi politik. Kalau kita lihat inovasi politik itu membawa konotasi kepada perkara yang baik, sesuatu yang akan diperbarui dengan membawa kebaikan. Tetapi dalam konteks ini, apabila ia menyentuh tentang apa yang berlaku perubahan politik, masyarakat merasakan masyarakat seolah-olah tidak ada kuasa lagi terhadap politik negara dan masyarakat menzahirkan rasa marah itu melalui alam maya. Kan? Tetapi dalam keadaan ini, kalau kita lihat di negara luar, contohnya di Thailand, apabila tidak berlaku ketidakpuashatian terhadap sistem beraja mereka, suara mereka telah pun didengari secara fizikal melalui rusuhan di Bangkok. Di Indonesia kita lihat bagaimana tidak puas hatinya mereka terhadap undang-undang buruh, suara mereka dizahirkan melalui rusuhan yang berlaku di Kota Jakarta. Tidakkah kita juga perlu ada rasa bimbang rakyat Malaysia akan menzahirkan kemarahan itu secara fizikal? Saya suka soalan ini kerana ia mencerminkan betapa hebatnya rakyat Malaysia. Betapa hebatnya preventif sistem yang ada dalam negara kita. Kita lihat bagaimana kuasa yang di-Pertuan Agong sekiranya darurat itu berlaku. Dan apabila darurat berlaku, kita tidak boleh menyalahkan yang di-Pertuan Agong. Kerana dalam program ketuan, yang betul adalah ketua tertinggi, ketua utama dan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Jadi tugas yang di-Pertuan Agong hanya mudah. Apabila perkara ini tidak boleh diselesaikan di dalam kalangan-kalangan tertentu, terdapat isu-isu yang berbau pada darurat, isu-isu ekonomi, keselamatan politik, keselamatan kesihatan, maka yang di-Pertuan Agong mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan rakyat terus dijaga. Ini kehebatan yang di-Pertuan Agong. Kita lihat bagaimana baginda turun di jalan, isu-isu kesihatan, beri makanan kepada wartawan dan menjaga keselamatan rakyat semasa krisis politik baru-baru ini. Jadi dalam memerujuk pada situasi seperti ini, rakyat Malaysia adalah rakyat yang cukup berbudi bahasa, yang cukup bersopan santun, tetapi mereka tidak boleh dibawa kepada satu peringkat di mana mereka merasakan bahawa mereka tidak lagi mencari sistem politik negara. Kerana apabila itu berlaku, maka ahli-ahli politik menghadapi masalah. Kerana ini akan menimbulkan persepsi negatif kepada ahli politik negara yang sepatutnya berjuang demi kemasalahan rakyat. Jadi ini saya kata inovasi ini politik yang penting. Benda yang cukup mudah boleh dilakukan adalah rekonsiliasi. Inovasi berasaskan 4 watak utama yang saya sebutkan tadi dengan gabungan-gabungan tertentu dan seterusnya mewujudkan satu sistem pentadbiran merit berasaskan ketuanan Malaysia. Dan ketuanan Malaysia ini berpaksikan kepada Perlembagaan Persekutuan, Asas Ketuanan Melayu dan Rukun Negara. Dan benda ini boleh dilakukan dan ia juga membantu dalam khususnya dalam pandemik COVID-19. Tetapi sekiranya COVID-19 ini gagal dikawal melalui mekanisme tertentu, maka darurat itu harus dilakukan berasaskan pada PSBB COVID-19. Jadi saya rasa tidak timbul permasalahan rakyat Malaysia akan membusuh ke jalan, rakyat Malaysia akan berdemonstrasi. Kerana pada asasnya saya rasa rakyat Malaysia ini memerlukan satu garis panduan, satu rasa bahawa mereka boleh mempercayai ahli politik Malaysia. Sekiranya mereka tidak boleh mempercayai ahli politik Malaysia, maka Yang Pertuan Agong perlu disandarkan kepercayaan mereka. Dan apabila berlaku, dan ini bukan permasalahan atau masalah Yang Pertuan Agong. Baginda memainkan peranan untuk menutasikan keadaan ini. Saya rasa dalam masa yang cukup singkat ini, kita sentuh juga soal ekonomi. Jadi 6 November nanti, kerajaan akan bentangkan bajet 2021. Jangkaan doktor terhadap bajet 2021 apabila berlakunya COVID-19, pastinya bajet 2021 untuk memulihkan apa yang telah pun berlaku pada tahun ini. Dan jika sesuatu perkara penting berlaku pada minggu ini juga, khususnya tentang perkataan darurat, jangkaan itu bagaimana pula, Doktor? Saya rasa sekiranya darurat itu tidak berlaku, maka ahli-ahli politik harus meluluskan belanjawan negara secara berhemah, secara berintegriti
secara berbudiasa dan membuang ego mereka. Kerana ini rakyat sentrik, kepentingan rakyat. Dan sekiranya darurat itu berlaku, maka saya rasa tidak ada permasalahan. Kerana Yang di-Pertuan Agong punya kuasa untuk mewujudkan ordinan-ordinan tertentu di bawah kuasa baginda. Dan mengenali Yang di-Pertuan Agong, saya rasa baginda akan memastikan supaya perkara ini berlaku. Dan darurat juga ini bermaksud baginda juga boleh mengawal selia undang-undang negeri, boleh mengawal kajian ke negeri. Jadi saya rasa tidak timbul isu peristihan perut kuasa. Cuma kita berharap supaya ia dapat dikawal dan dijalankan dengan sempurna dengan inovasi ahli-ahli politik. Jika mereka memerlukan penasihat, berjumpa. Kita boleh memberikan nasihat, kita boleh membawa suara rakyat bagaimana untuk melahirkan satu cara untuk bermain politik yang sebenarnya. Tapi ini perkara yang perlu kita lihat dan kita pelusi. Jadi apabila belanjawan ini dibentuk, maka ia perlu bersifat rakyat sentrik, maka mereka perlu meluluskan. Sekiranya dalam konteks biasa, saya rasa ini adalah tanggungjawab mereka. Tapi sekiranya darurat itu berlaku, saya rasa baginda juga mempunyai punca kuasa yang cukup melalui ordinan-ordinan yang boleh diterbitkan, yang boleh digubal dan dibentuk untuk memastikan rakyat Malaysia terus terpelihara demi menjamin kemakmuran dan kestabilan rakyat Malaysia. Bagaimana Doktor melihat kemampuan kita Malaysia untuk apabila kita bentangkan bajet 2021, saya kira contohnya Malaysia adalah sebuah rumah. Rumah kita telah pun rosak akibat daripada pandemik COVID-19. Perkara pertama adalah kita harus memperbaiki rumah tersebut supaya ia kembali normal, dan perkara kedua adalah kita harus menambah struktur baru supaya rumah itu semakin kuat. Kemampuan Malaysia mampu ataupun tidak untuk melakukan dua perkara dalam masa yang sama? Kita bernasib baik kerana dalam skala negara kita yang agak sederhana, kita mampu melakukan inovasi-inovasi. Contohnya moratorium berjaya untuk mengapungkan sistem dalam cash atau tunai dalam aran. Kita lihat bagaimana pakej-pakej prihatin rakyat yang telah diberikan juga mengampungkan aran tunai. Dan apabila ini berlaku, maka struktur-struktur penambahan ekonomi itu perlu dijalankan. Contoh yang mudah seperti yang telah diwawan, yang telah diberikan tahu selama ini adalah bagaimana untuk membuka sistem perniagaan secara retail, sistem perniagaan secara digital dengan lebih mudah. Kerjasama PBT, kerjasama rakyat untuk memastikan kebergantungan kepada warga asing itu diminimalkan. Dan kita dapat melihat bagaimana resolusi-resolusi ekonomi jangka pendek, jangka panjang, sistem-sistem automation mungkin boleh dibuka semula dan pencairan ekonomi itu diberi terus kepada rakyat. Contohnya, sekiranya ada mereka golongan-golongan ekspatriat, golongan-golongan warga asing yang bekerja di sini, maka mereka wajib membelanjakan sebahagian daripada pendapatan pada ekonomi negara. Jadi ini rangsangan-rangsangan yang berbentuk timbal balik supaya akhirnya kita dapat membina satu kecairan domestik tunai yang tinggi. Kerana kecairan domestik tunai yang tinggi akan dapat membantu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kecil bersifat sementara yang boleh diisi oleh geradun-geradun yang keluar, boleh diisi oleh peniaga-peniaga seperti yang kita lihat tadi, tudung yang mak cantik. Dan ini boleh diletakkan supaya akhirnya memberikan satu proses kecairan tunai boleh mampu merangsang ekonomi negara. InsyaAllah dengan apa yang kita bincangkan itu, kita nampak jelaslah bagaimana kemakmuran rakyat juga kestabilan negara. Walaupun apa yang berlaku, saya rasa rakyat Malaysia masih lagi matang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nor Nirwandi Manordin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga Informasi ITM, di atas kupasan melihat bagaimana kemakmuran rakyat dan juga kestabilan negara. Baiklah.